untuk kita berpura-pura dalam bahagia. Kerana kebahagiaan itu datang setelah mana adanya agama dalam kehidupan kita seharian. Ini di antara petikan awal yang saya sebut. Kita dalam hidup kita ni, kita tak perlu kita nak berpura-pura untuk menjadi bahagia. Kerana bahagia ini, kalau ada orang kata dia bahagia dengan harta yang banyak, dia bahagia dengan anak yang ramai, dia bahagia dengan isteri yang cantik, suami yang handsome dalam hidup dia, dia dianggap berpura-pura lagi. Dia orang ni masih lagi belum lagi dia jadi bahagia. Kebahagiaan sebenar dalam hidup kita ni bila kita dapat yang disebut dengan agama dalam hidup kita. Bila kita dapat agama, kita akan jadi bahagia. Tapi kalau kita tak dapat agama, tak ada agama dalam keluarga kita, sebenarnya segala benda yang kita rasa bahagia itu masih lagi nikmat yang seketika. Kerana kebahagiaan yang sebenar, kemuncak kebahagiaan dalam hidup kita ni ialah bila kita boleh dimasukkan ke dalam syurga dan kita dijauhkan daripada neraka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Sesiapa yang berjaya memesongkan diri dia ataupun dipesongkan diri dia daripada dihumban ke dalam neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, faqad faz. Orang inilah orang yang paling bahagia, orang yang paling berjaya dalam hidup seorang. Tapi kalau sekiranya kita ni ada harta benda atas dunia, kemudian pangkat kita besar di atas dunia, ataupun jawatan kita hebat di atas dunia, pengaruh kita ramai di atas dunia, apa pun yang kita miliki di dunia ini, bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur kita menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Ataupun kubur kita menjadi satu lembah ataupun jurang kepada jurang-jurang api neraka Allah. Untuk apa kita rasa nikmat sebegitu pada diri kita? Maka dalam hidup kita ni kita diajar supaya pastikan kebahagiaan yang bagaimana yang mesti dikecapi dalam kehidupan kita. Kebahagiaan adalah satu perkara yang subjektif. Kita kena akui perkara demikian. Kalau ada orang tanya, "Ustaz, nak bahagia ni macam mana, Ustaz?" Kita sebut bahagia ni, kalau diistilah pada diri kita ni, ialah perkara yang subjektif sangat dalam kehidupan seorang. Ramai yang berfikir apabila mereka sudah mempunyai semua yang dinyatakan sebelum daripada ini, mereka akan mencapai kebahagiaan. Ada orang fikir, kalau aku ada rumah besar, bahagialah aku. Ada orang fikir, kalau aku ada pengaruh yang ramai, bahagialah aku. Ada orang fikir, kalau aku mempunyai rupa yang cantik, bahagialah aku. Dia fikir demikian. Namun percayalah, bahagia yang diperolehi ini akan cepat pudar dan akan hilang perlahan-lahan. Kalian akan hilang. Siapa yang rasa dia bahagia dengan handbag banyak, bohong je dia. Kalau ada orang yang dia rasa bahagia dengan dengan kerongsang-kerongsang yang banyak, dia bohong je. Ataupun dia bahagia dengan barang kemas yang banyak, dia bohong. Semua itu akan beransur-ansur hilang. Akan beransur-ansur pergi daripada diri dia. Siapa yang rasa bahagia dengan pakaian yang banyak ataupun harta benda yang banyak, semua tu dalam hidup dia ni satu pembohongan yang berterusan pada diri dia. Dia berpura-pura je. Hakikatnya dalam hidup dia sengsara orang yang jenis demikian. Nanti kita akan cerita bagaimana hilangnya kebahagiaan tersebut. So itulah, jangan sekali-kali tersilap menilai gambaran bahagia yang dilihat dengan mata kasar. Jangan kita tersilap. Di kalangan kita kan, ramai di kalangan kita, dia tengok bagaimana dalam keadaan yang sebegitu, dia nampak pada pandangan mata kasar. Ada yang memiliki rumah besar dan berkereta mewah, tapi belum tentu ada kebahagiaan dan gembira di dalamnya. Tuan-tuan tengok orang yang rumah besar-besar tu, bahagia ke orang yang sebegitu? Tuan-tuan tengok orang yang kereta mewah-mewah tu, bahagia ke dalam hidup mereka? Tak semua, tuan-tuan. Tak semua. Ada yang bahagia, kita tak nafikan. Tapi ada yang hidup dia dengan rumah yang besar, kalau kita tanya kesengsaraan dalam kehidupan mereka tersebut. Sengsaranya mereka dengan suasana yang berlaku pada diri mereka ini sendiri. Jangan sekali-kali kita jadikan dunia sebagai kayu ukur untuk bahagia. Kerana harta benda boleh membawa kepada perpecahan dan kehancuran, malah menghilangkan ketenangan. Ramai mana orang yang berkelahi kerana harta benda. Ramai mana di kalangan kita ni yang tak bertegur sapa kerana harta benda. Ramai mana di kalangan kita yang hilang kebahagiaan dalam hidup dia, tak kala mana dia sudah memiliki
yang dia rasa itulah simbol kebahagiaan dalam hidup dia. Sebelum daripada ni, dia tak ada jawatan, misal contoh. Bila dia ada jawatan pada diri dia, akhirnya dia ingat dengan ada jawatan, orang datang dekat dengan dia. Tak, rupa-rupanya dengan dia ada jawatan, orang menjauhkan diri daripada diri dia. Menandakan apa dia? Dia tidak bahagia. Ada orang yang dia rasa kalau aku duit banyak, nanti kan senang aku nak guna duit aku ni untuk nak tarik orang. Aku nak buat jamuan, aku nak buat, tahu-tahu dia buat benda-benda demikian, orang semakin menjarakkan dalam hidup dengan dia. Maknanya apa dia? Hilang kebahagiaan dalam kehidupan seorang. InsyaAllah kita nak cerita tentang bagaimana kita diajar supaya menjadi bahagia dalam Islam ni, dalam beragama bagaimana. Ingat, apabila kita mencari kebahagiaan berpandukan persekitaran. Kalau ada orang yang cari bahagia kerana persekitaran, dia tidak kerana Allah dalam hidup dia, dan apa-apa di sekeliling semata-mata. Yang dia bahagia kerana apa dia? Dengan pakaian mewah, dengan kereta mewah, dengan rumah mewah, dengan hidup dia makanan mewah dan sebagainya. Semua tu bukan simbol kebahagiaan. Kita tidak memandang, Islam tidak memandang itu satu kebahagiaan. Maka kita akan dapati kehidupan ini seperti syurga, sedangkan hakikatnya adalah neraka. Dia ingatkah dia sudah bahagia? Sebenarnya dia sengsara. Ramai orang yang demikian. Tuan-tuan perhatilah, ramai mana orang yang sengsara dengan kecantikan dalam hidup dia. Ramai mana orang yang sengsara dengan kemewahan dalam hidupnya. Ramai mana orang yang sengsara dalam hidup dia dengan pengaruh. Pengaruh hidup dalam, cuba tanya selebriti. Setengah di kalangan selebriti kan, rasa tertekan dengan pengaruh yang ramai. Sebelum daripada ni nak pada pengaruh yang ramai. Tapi bila kita ramai sangat pengaruh, rimas dalam hidup. Nak jalan ke mana pun orang tengok. Kita pun jadi takut dengan pengaruh-pengaruh kita. Pun ramai di kalangan kita demikian. Oleh demikian, di kalangan kita ni, kita diajar supaya cari kebahagiaan, bukan cari kesengsaraan dalam kehidupan kita. Macam mana nak cari kebahagiaan pada kita? Kita nak sebut sikit lagi. Bagaimana untuk kita jadi berbahagia dan bagaimana untuk kita rasa gembira dalam hidup kita. Apabila kita menggunakan akal dan mencari kebahagiaan itu dalam diri, saat itu kita akan dapati ia adalah syurga ketika mana orang menyatakan ia neraka dalam hidup seorang. Benarlah kata orang, kebahagiaan dan juga kegembiraan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Bahagia ni tak boleh nak beli dengan wang ringgit. Tuan-tuan kaya banyak, kaya mana pun, cuba tengok orang kaya. Ramai mana orang kaya-kaya bercerai-berai dalam hidup mereka. Kan kaya lah tu, bercerai-berai dalam hidup. Ramai mana orang yang dalam hidup dia, dalam kehidupan dia, dia nampak bahagia. Bahagia ni bila dia memiliki kemewahan. Dengan mewah dia tersebut menyebabkan dia sengsara dalam hidup dia. Ni kena ingat pada diri kita ni. Benarlah kata orang, kebahagiaan tu tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Jika ia boleh dibeli, maka setiap orang yang kaya telah memilikinya. Kalaulah kebahagiaan itu dengan harta benda, maka mestilah orang kaya itu telah memiliki. Tapi kenapa orang kaya itu masih lagi tamak dan masih lagi tamak dalam hidup mereka? Kenapa orang kaya itu masih lagi nak lagi dalam hidup mereka sebut? Jawabnya kerana apa dia? Kebahagiaan ini tak boleh dibeli dengan yang disebut dengan harta benda. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit dalam hidup. Cuba tengok berapa banyak rumah-rumah yang besar-besar menjadi sepi saat ini. Berapa banyak yang disebut, berapa ramai orang yang harta benda banyak, kemudian dia mati dalam keadaan kesunyian dia seorang-seorang menghadap depan Allah. Cuba tengok berapa ramai orang yang cantik-cantik, orang yang handsome, dia hidup dalam keadaan tak ada pasangan dalam hidup dia. Dia tak ada anak-anak dalam kekeluargaan dia. Tak ada dalam, dia hilang kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tak ada harta benda. Tapi kita boleh tengok bagaimana sonok dan enjoynya mereka dalam kekeluargaan mereka itu sendiri. Apalagi yang lebih membahagiakan jika bukan ketenangan di dunia dan kelapangan di akhirat. Dalam hidup kita demikian. Itulah ukuran kebahagiaan dan menjadi dambaan kepada semua manusia. Dalam hidup kita ni, biar kita nampak, biar kita dapat nikmat di dunia, kita dapat juga dalam kubur, dapat juga nikmat di akhirat.
kemudian nampak juga nikmat dalam syurga Allah. Itulah kebahagiaan dan menjadi dambaan dalam kehidupan kita. Ini yang ni kita kena betulkan dalam hidup kita. Dalam menyingkap rasa bahagia dan gembira ini, Islam telah memberi panduan pada umatnya menerusi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sebut, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa al mu'min in asabatu syarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu darra sabara fakana khairan lah. Oh, hadis ni menjadi hadis yang menguatkan jiwa saya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kerap hidup tuan-tuan berhadapan dengan ujian, tuan-tuan baca hadis ini. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'min. Menjadi takjub Rasulullah kata dengan setiap urusan orang mukmin. Orang mukmin ni in amrahu kullahu khair. Kerana semua benda yang berlaku dalam hidup dia kullahu khair. Semua benda baik dan baik dalam hidup dia. PKP ni kan baik pada diri dia. Dalam keadaan yang dia tertekan dalam kehidupan berbagai-bagai ujian, baik, semua baik. In amrahu lahu kullahu khair. In amrahu kullahu lahu khair. Bagi diri dia, semua benda dalam hidup dia. Dia berkahwin baik. Kemudian dia bercerai, dia rasa baik. Bercerai, dia rasa baik. Kemudian dalam hidup dia sihat, dia rasa baik. Dia sakit, dia rasa baik. In amrahu kullahu lahu khair. In amrahu kullahu lahu khair. Orang yang macam ni, semua benda dalam hidup dia ni elok je pada diri dia. Dia tak rasa bebanan pada diri dia. Walaysa zalika li ahadin illa al-mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak mungkin terjadi keadaan yang demikian. Mesti dia orang ni mukmin. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni dalam hidup dia yang baik pun baik, yang buruk pun baik. Dalam hidup orang mukmin ni dia rasa gembira memanjang dalam kehidupan dia tersebut. Lalu Rasulullah sebut, in asabatu syarra syakara fakana khairan lah. Dia ni kalaulah dia diberi yang perkara-perkara yang baik dalam hidup dia, kelapangan pada dia, syakara, dia akan bersyukur, dia akan rasa gembira, fakana khairan lah. Itulah yang terbaik dalam hidupnya. Wa in asabatu darra, kalaulah dia diuji dengan ujian-ujian yang membebankan dan menyakitkan dalam hidup dia, sabara, dia sabar, fakana khairan lah, dan itu pun yang terbaik dalam hidupnya. Ini orang mukmin. Orang mukmin ni begitu dalam hidup dia. Tak rasa bebanan, tak rasa tekanan. Kita ni kan puasa pun kita syukur. Kemudian kita ni waktu mana kita tak diberi peluang untuk puasa pun kita syukur dalam hidup kita. Orang mukmin je yang boleh terjadi demikian. Orang mukmin ni orang yang hidup dia sentiasa nampak ada kebaikan yang Allah sediakan pada kita. Jangan kita pandang negatif. Jangan kita pandang negatif dalam hidup. Siapa yang dia memandang dengan pandangan yang biasa kita sebut pandangan lalat, maka dia akan sentiasa cari yang buruk. Tetapi pandanglah dengan pandangan lebah. Apabila kita pandang dengan pandangan lebah, kita akan sentiasa cari yang disebut dengan benda-benda yang baik. Perkara-perkara yang baik dalam hidup. Jangan kita latih pada diri kita. Jangan kita biar dalam hidup kita ni memandang benda-benda yang terjadi ni perkara yang buruk je memandang. Ada orang yang demikian. Dia sentiasa bersikap negatif dalam hidup. Dia tengok je orang dalam hidup ni, dia nampak je salah orang. Dia tak nampak salah yang diri dia. Dia nampak salah orang. Orang je yang sentiasa salah. Manakala diri dia tak nampak yang diri dia sedang melakukan kesalahan. Ini satu benda yang membebankan dalam hidup seorang. Kita jangan jadi begitu. Kita kena jadi orang yang sentiasa nampak diri kita yang salah. Tetapi orang lain semua betul. Orang lain tu semua terbaik. Kita nampak demikian. Yang ni gambaran yang mesti ada dalam setiap kehidupan orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi orang yang sentiasa dalam keadaan yang dia nampak kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini bahawa hidup di dunia adalah satu anugerah dan kebaikan kepada manusia. Rasulullah ajar demikian pada kita. Kita hidup ni pun nikmat. Jangan kita rasa bila kita hidup di atas dunia ni rasa terazab. Jangan. Rasa nikmat, kebaikan pada manusia. Segala yang berlaku dalam kehidupan ini, sama ada yang baik ataupun buruk, merupakan suatu kebaikan.
jika mereka memahami dan menghayati dengan keimanan yang sebenar kepada Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Hanya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dapat merasakan bahawa hidup ini adalah medan penyempurnaan, hakikat kegembiraan, hakikat kehambaan. Ini kerana mereka tahu tujuan dilahirkan di dunia ini hanyalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Orang mukmin ni dia akan jadi begitu. Orang mukmin ni dalam hidup dia sentiasa dalam keadaan dia nampak kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan padanya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada Allah. Tapi malangnya ramai dalam kalangan manusia yang gagal menikmati kehidupan ini sebagai anugerah. Ramai di kalangan kita tak rasa hidup ni anugerah Allah. Dia tak rasa demikian. Sampai peringkat makan pil tidur, sampai peringkat minum arak, sampai peringkat yang teruk-teruk bunuh diri. Dia jadi demikian. Padahal dalam hidup kita ni, tatkala mana Allah bagi kita peluang untuk hidup, menjadi hamba kepada Allah ni, kita kena rasa syukur. Alhamdulillah, Allah kurniakan kehidupan jadi manusia di atas dunia ni. Dan dengan jadi manusia ni, tentulah banyak ujian-ujian yang perlu kita lalui dalam hidup. Alhamdulillah kita jadi manusia kan. Kita tak jadi Tom and Jerry, senang katanya. Buatnya kita jadi Tom and Jerry, nanya kita dalam hidup kita. Dipanggil demikian. Mereka juga berasa kecewa, berkeluh kesah dan berkesedihan, penuh dengan dilanda kesedihan dan sengsara dalam meneruskan kehidupan, terutama apabila ditimpa ujian. Ni orang-orang yang tidak memandang bahawa kebaikan di sebalik yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Walaupun pada zahirnya mereka tersenyum, namun jauh di sudut hatinya terdapat kekosongan yang tidak terisi oleh segala kesenangan dan kemewahan di dunia ini. Justru itu kita seharusnya perlu kembali untuk bermuhasabah dengan merasai diri sebagai hamba Allah demi memperolehi kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Macam mana kita nak bahagia? InsyaAllah kita nak sebut. Yang pertama, orang yang bahagia ni orang yang hidup dia dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Mesti ni anak kunci kebahagiaan yang sebenar. Kalau orang tanya pada saya, kalau tuan-tuan pergi kursus-kursus nak jadi bahagia, keluarga bahagia dan sebagainya, perkara yang pertama yang mesti ada dalam hidup orang nak bahagia, dia mesti beriman pada Allah dan beramal soleh. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal soleh. Itu syarat yang pertama. Siapa-siapa yang nak bahagia dalam keluarga dia, dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dalam masyarakat dia, mesti beriman dan beramal saleh. Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Allah sebut, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu, fa'akhadnahum bima kanu yakzibun." Kalau seluruh negeri itu, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, lafatahna alaihim barakat, nescaya kami akan buka ke atas mereka segala pintu-pintu keberkatan, minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Walakin kazzabu, tapi sayang mereka dusta pada Allah, mereka tak beriman pada Allah. Fa akhaznahum, kami rentak segala nikmat yang kamu dapat itu, bima kanu yakzibun, terhadap apa yang kamu dustakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala cerita demikian. Itu dalam masyarakat. Bila masyarakat ni tak beriman dan tak beramal soleh, maka tak ada kebahagiaan. Dalam keluarga kita sama juga. Kalau keluarga kita ni tak beriman, keluarga kita ni tak berkeyakinan dengan akhirat Allah, kita tak akan bahagia. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Kalau dalam keluarga tuan-tuan tak solat, tuan-tuan tak akan bahagia. Keluarga tuan-tuan tak tutup aurat, tuan-tuan tak akan bahagia. Tuan-tuan percayalah dalam hidup tuan-tuan, kalau keluarga tuan-tuan tak puasa, orang lain semua puasa, tiba-tiba keluarga tuan-tuan tak puasa, maka tidak akan jadi kebahagiaan dalam kekeluargaan kita. Kebahagiaan ini disumberkan daripada Tuhan yang berkuasa, iaitu Allah dalam hidup kita. Macam mana Allah nak turunkan kebahagiaan dalam keluarga itu kalau sekiranya keluarga itu tidak beriman dan tidak beramal saleh dalam hidup? Syarat yang pertama untuk menjadikan kebahagiaan dalam hidup seorang, bersama dengan Islam. Bersama dengan Islam. Kalau kamu tak bersama dengan Islam, kamu pura-pura je. Dalam hidup kita ni, jadi berpura-pura je untuk menjadi bahagia. Pada hakikatnya, sebenarnya kita tidak bahagia.
yang digambarkan dalam drama-drama swasta, yang digambarkan dalam dalam cerita-cerita yang direka-reka oleh manusia ni, kalau kita perhati dalam hidup ini, semua tu merupakan satu tayangan palsu yang kalau tidak disumberkan pada beriman dan beramal soleh dalam kekeluargaan. Syarat yang pertama nak bahagia, tolong dengar betul-betul ni, saya nak sebut ni. Syarat yang pertama nak jadi bahagia, mesti beriman dan beramal soleh pada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-97, firman Allah Ta'ala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, man amila salihan, siapa-siapa yang beramal soleh. Nak beramal soleh macam mana kalau dia tidak beriman pada Allah? Dia kena beriman pada Allah. Min dzakarin aw untha, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, ni janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha, daripada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia benar-benar seorang mukmin. Dia mesti orang mukmin. Orang yang boleh beramal soleh ni, orang yang boleh hajat orang berbuka puasa, orang yang boleh baca Quran, orang yang boleh yang boleh tolong bantu orang, orang yang dalam hidup dia boleh beramal soleh dalam hidup dia ni mesti orang mukmin. Wa huwa mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dia mesti mukmin. Orang mukmin je boleh buat demikian. Lalu kami berjanji dengan mereka sebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berjanji untuk membahagiakan kehidupannya. Hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, aku berjanji dengan orang yang macam ni, beriman dan beramal soleh, ataupun dalam hidup mereka tersebut sentiasa buat amalan soleh, mesti dia orang mukmin, orang yang macam ni. Wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, sudah pasti aku akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan yang kedua, wala najziyannahum, Allah pastikan aku akan balas pada mereka ni ajrahum, dengan ganjaran-ganjaran pada mereka, ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran yang terbaik di atas perbuatan yang dilakukan dalam hidupnya. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi program-program nak cari seminar keluarga bahagia dan sebagainya, semua keluarga bahagia mesti dimulakan dengan iman dan bertakwa. Mesti beriman dan beramal soleh dalam keluarga tersebut. Kalau tuan-tuan nak suruh keluarga kita jadi bahagia, tuan-tuan kena sentiasa menambahkan keimanan kepada Allah. Keluarga kita mesti keluarga yang beriman, keluarga yang jaga solat, keluarga yang tutup aurat, keluarga yang sentiasa jaga syariat. Maknanya keluarga-keluarga mukmin. Bila kita boleh hidup dengan cara demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sudah pasti Allah taukid. Allah sebut, aku berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku berjanji untuk membahagiakan hidup orang yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Lepas tu kita pesan pada keluarga kita, jangan buka aurat, jangan buat maksiat, jangan sibuk nak beli benda-benda yang tak apa-apa dibawa masuk dalam rumah tangga kita. Buat je maksiat, hilang terus bahagia rumah tangga seorang. Hilang terus kebahagiaan. Bahagia rumah tangga kita dengan taat, bukan bahagia rumah tangga kita dengan maksiat. Tidak ada dengan kemaksiatan menjadikan kebahagiaan. Allah tak jadikan daripada minum arak menjadikan hidup tenang. Allah tak jadikan daripada kita menghisap dadah, terlibat dengan heroin, terlibat dengan ganja, dengan daun ketum dan sebagainya, membahagiakan hidup kita. Allah tak jadikan kebahagiaan daripada sumber kemaksiatan. Kebahagiaan ini disumberkan daripada ketaatan. Bila kita taat pada perintah Allah, Allah bahagia dalam hidup kita. Ni kena ingat pada kita. Buatlah, peluklah suami 10 kali sehari pun. Kalau kita tak sembahyang, peluk pun buat macam mana? Dia tidak membahagiakan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni buatlah macam-macam gaya kan. Orang-orang dulu suruh suami balik je, picit, kemudian buat air, kemudian buat cakaran dulu kan, suruh buat cakaran di belakang suami dan sebagainya. Misal contohnya, dalam hidup kita, bahagia ke hidup kita kalau kita tak sembahyang, kalau kita tak tutup aurat,
dalam hidup kita. Kalau kita tak keluarkan zakat, semua ni sumber-sumber yang menyebabkan kalau kita tak buat, dia akan menghilangkan kebahagiaan, mendatangkan kebinasaan dalam kekeluargaan kita. Rugi dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita, bila kita tak jaga yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Yang kedua, untuk membahagiakan dalam hidup ni, tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Belajar. Sepanjang masa dalam hidup kita belajar. Belajar dan belajar. Di antara perkara yang menjadikan seorang itu, seorang manusia itu bahagia adalah apabila dia menjadi orang yang berilmu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup dalam keadaan berilmu, dalam hidup kita ni kita berkeyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan jadi bahagia. Bahagia dalam kehidupan kita. Ini Allah kurniakan pada kita demikian. Dengan ada ilmu, kita akan mula berfikir panjang. Kita tidak ringkas. Hidup ni kita tidak dalam keadaan yang ringkas sangat, tidak. Tapi bila kita ada ilmu, menyebabkan kita ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni berpandangan jauh dalam kehidupan kita. Selalunya jika kita mempunyai masalah ataupun berada dalam keadaan yang resah dan gelisah, pasti orang terdekat akan menyuarakan pandangan supaya berjumpa dengan orang tertentu ataupun membaca buku yang berkaitan dengan harapan dapat membantu masalah yang sedang dihadapi. Bukankah itu semua merujuk kepada ilmu? Dan kita ni kan, bila kita ada masalah je, mesti di kalangan kita ni akan sebut, pergi berjumpa dengan ustaz tu lah, berjumpa dengan ustazah ni lah, kita sebut demikian. Kenapa mereka suruh pergi berjumpa dengan ustaz begitu, ustazah begini? Jawabnya kan ilmu. Kerana ada orang yang ada ilmu ni, dia akan bagi pada kita jalan hidup yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Ilmu merupakan kalam yang menjadikan fikiran seorang itu luas, berilmu pada diri kita, dan memiliki kemampuan untuk mengungkap hakikat segala sesuatu. Bila ada ilmu, orang tersebut akan cari jalan untuk mengungkap segala sesuatu dalam kehidupan, dan dia akan menjelaskan keadaan yang demikian. Yang ketiga, saya nak sebut lagi. Yang ketiga, orang yang bagaimana nak bahagia dalam hidup kita? Banyakkan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pada kita. Siapa yang nak bahagia, dia mesti membanyakkan berzikir dalam kehidupan dia. Zikir ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hendaklah kamu tahu, bila kamu berzikir, menenangkan jiwa kamu, menjadikan diri kamu dalam keadaan yang tenang dalam hidup kamu. Zikir ni sumber kebahagiaan dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin akan jadi bahagia, akan jadi seronok dalam hidup dia bila dia dalam keadaan dia sentiasa berzikir dan berzikir. Kita ni kan, bila kita resah-resah je, kita rasa tak sebut tak kena je, cuba sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mulut kita ni kan, kadang-kadang anak-anak kita malam-malam payah dia nak tidur tu, cuba kita berzikir je banyak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulang wa ni'man nasir. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maulang wa ni'man nasir. Mulut kita ni zikir tenang je, tenang terus. Saya cuba pada anak-anak saya nak sebutnya, bila tengok dia nampak resah je, nak tidur pun payah je, zikir dan zikir. Bila zikir, tenang dalam jiwa. Apa akhirnya lena terus. Anak-anak kita cuba perhati, orang kita dia nak dodoikan anak kan, waktu mana dia dodoikan anak dia tu, dia sentiasa ulang dengan kalimah-kalimah yang baik. Dia zikir. Bila dia zikir je, yang menyebabkanlah lena dan tenang. Datang daripada mana? Datang daripada anugerah Allah, daripada kebahagiaan itu datang dengan zikir yang berterusan. 3. Yang keempat, siapa yang nak suruh bahagia dalam hidup dia, banyakkan bersyukur kepada Allah. Luahkan rasa syukur kepada Allah. Mulut kita ni sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ulang. Mulut kita ni ulang rasa sampai rasa tenang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak nak sebut yang tu pun, panjang sangat pun, sebut alhamdulillah je. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ajar pada diri kita ni sentiasa sebut alhamdulillah.
Tengok je suami kita, alhamdulillah aku ada suami. Nampak macam tak berapa handsome pun suami aku dalam hidup kita. Kita tengok isteri kita, alhamdulillah aku ada isteri. Orang lain payah dapat isteri. Orang lain puas masuk meminang orang, kena reject memanjang. Kita tak. Allah kurniakan senang je dapat jodoh dalam hidup. Allah kurniakan pada kita. Tengok anak-anak, alhamdulillah ada anak-anak, ada zuriat dalam hidup kita. Orang lain puas berumah tangga bertahun-tahun nak dapat pada zuriat, tak dapat-dapat. Kita ni alhamdulillah berderet-deret anak dipanggil. Orang Kelantan panggil berjujuk-jujuk dapat anak dipanggil. Maknanya kita ni alhamdulillah Allah kurniakan zuriat. Zuriat-zuriat inilah yang mengembirakan kita waktu mana kita dalam kubur nanti. Ini nak sebutnya sentiasa ungkap alhamdulillah pada diri kita ni sendiri. Kemudian yang kelima dalam hidup kitanya, pada diri kitanya, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa pada Allah. Doa aja. Doa adalah senjata utama orang mukmin. Nak suruh jadi bahagia, doa pada Allah. Doa sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, doa minta pada Allah. Doa mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan hidup seperti mana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar baca doa. Di antara doa ni, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini di antara doa. Allahumma rahmataka arju. Wahai Tuhanku, kerahmatan kamu aku harapkan. Dalam doa kita. Kalau kita nak baca untuk keluarga kita, Allahumma rahmataka narju. Kalau untuk keluarga kita lah. Kalau untuk diri kita seorang, Allahumma rahmataka arju. Wahai Tuhanku, kepada rahmat kamulah aku harapkan ya Allah. Kemudian, fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kamu biarkan urusanku ni sekelip mata pun diriku sendiri, walaupun hanya sekelip mata untuk aku pandang. Kamu jangan tak pandang pada aku ya Allah. Maknanya bahasa yang mudah kita sebut, fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, tolonglah pandang wajah aku. Jangan kamu paling daripada aku ni walaupun sedetik dalam hidup ini, walaupun sekelip mata ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Yang ketiga, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong damaikanlah setiap urusan hidup aku ni apa jua ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong selesaikanlah perkara-perkara yang tersimpul, apa saja yang tersimpul dalam kehidupan aku ni, tolong selesai ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita ulang, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolong selesaikanlah segala simpulan ataupun segala benda-benda yang menyebabkan terganggu dalam hidup aku ni ya Allah. Kita ni kan ada kan, kadang-kadang kitanya dapat jiran-jiran yang mengganggu diri kita. Misal contohnya, hidup kita tertekan dengan jiran. Tolonglah ya Allah, damaikan hidup aku dengan jiran-jiran ini ya Allah. Kadang-kadang kita dapat anak-anak kita yang tak dengar nasihat kita, yang payah dalam urusan hidup kita. Kita baca doa, wa aslih li sya'ni kullah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita dapat pasangan hidup yang membebankan hidup kita. Kita rasa beban. Allah, teruknya aku dapat, tak sangka, ingat ke dengan kahwin dengan dia ni akan menjadikan hidup kita ni jadi dalam keadaan semakin seronok. Tiba-tiba kahwin dengan diri dia ni membebankan diri kita. Lalu kita sebut, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolonglah damaikan segala-gala dalam hidup aku ni dengan penuh kebahagiaan ya Allah. Selesai dalam hidup aku ni ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya kita sebut apa dia? La ilaha illa anta. Kerana tidak ada Tuhan atas dunia ni ya Allah, kecuali kepada kamulah ya Allah, yang aku ni mengharapkan ya Allah. Itu cara demikian pada diri kita. Doa ni tuan-tuan boleh, ada sahabat-sahabat yang biasa salin, kemudian dia post balik dekat ruangan komen tersebut. Tuan-tuan boleh ambil doa-doa sebegini, baca, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini. Dalam kitab ini saya dah tulis dah pada muka surat 31 doa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yang Rasulullah ajar pada kita. Baca apa dia? Allahumma rahmataka arju.
Allahumma rahmataka arju. Wahai Tuhanku, rahmat kamu aku harapkan ya Allah. Kitanya mengalir mata kita. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfat ainin. Jangan kamu berpaling daripada aku walaupun sekelip mata ya Allah. Jangan. Kemudian kita minta wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong selesaikanlah segala masalah hidup aku ni ya Allah. Semua sekali rungkaikanlah ya Allah. Yang sakit-sakit itu sembuhlah ya Allah. Yang sukar-sukar itu mudahkanlah ya Allah. Segala benda yang tersimpul dalam hidup aku ni Allah, yang membebankan jiwa aku ni Allah, kamu permudahkanlah ya Allah. Baca doa ni. Doa ni juga saya nak sebut doa untuk memudahkan urusan dapat jodoh dan dapat zuriat. Dapat jodoh dan zuriat. Wa aslih li sya'ni kullah. Tuan-tuan baca doa-doa begini. Ramai orang yang termenung dia, siapalah Allah nak jodohkan aku dengan dia. Dalam hidup dia, dia baca wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolonglah selesaikanlah masalah hidup aku ni ya Allah. Ataupun dalam hidup kita ni nak mendamaikan pada diri kita ni. Ni nak sebutnya kalau tuan-tuan nak pada kitab ni, tuan-tuan bolehlah WhatsApp di talian yang ada tu 019 577 6306. 577 6306 ada dekat skrin tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam matan publication tu. Tuan-tuan boleh terus tekan WhatsApp tu, insya-Allah nanti dia akan maklumkan. Lalu kita baca doa-doa macam ni. Tuan-tuan baca. Rasulullah ajar ni. Orang yang dia nak pada zuriat, lama tunggu zuriat, dia baca doa. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong rungkailah masalah hidup aku ni Allah. Nak pada zuriat sangat ya Allah. Tapi kamu tak bagi pada aku lagi ya Allah. Lalu kita sebut wala takilni tarfata ainin. Ya Allah, fala takilni ila nafsi. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Tarfata ainin. Ya Allah, jangan kamu serah segala urusan ni beban diri aku ya Allah. Tapi kamu sentiasalah ya Allah. Bantu aku ya Allah. Jangan sekelip mata pun jangan. Wa aslih li sya'ni kullah. Orang yang berhutang, dekat hutang sama juga wa aslih li sya'ni kullah. Kita baca demikian. Ya Allah, tolong selesaikanlah masalah hutang aku ni ya Allah. Aku ni begini. Ni sama juga. Ni orang yang terlekat, tak boleh nak balik kampung ni, misal contoh. Tak boleh nak berurusan dengan mak ayah dia. Tak boleh mak ayah berada kat kampung dalam PKP ni. Tapi dia nak buat macam mana? Dia baca wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolonglah selamatkan diri aku daripada keadaan yang sentiasa aku berlaku ni. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Luqmanul Hakim dia tolong tu, dia type Allahumma rahmataka arju wa la takilni tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Itu yang ditulis oleh Luqmanul Hakim, yang type di Instagram tersebut. Tuan-tuan yang ada Instagram, tuan-tuan boleh tengok dalam doa. Sama juga dalam Facebook. Ada sahabat-sahabat yang dah tulis tersebut. Allahumma rahmataka arju. Arifah yang tolong type tersebut. Tuan-tuan tengok dalam ruangan komen tu doa yang diajar oleh Rasulullah untuk menjadi bahagia dalam hidup kita. 2. Kemudian seterusnya yang keenamnya apa dia? Tawakal pada Allah. Tawakallah dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kebahagiaan ini berterusan dalam kehidupan kita. Sebab tu pada dalam hidup kita, tawakal ini hujung dia tawakal pada Allah. Tawakal, berserah pada Allah. Ya Allah, aku dah buat dah segala-galanya. Sembahyang aku dah buat. Kemudian doa aku dah buat. Zikir aku dah buat. Segala benda aku dah buat. Aku serah pada kamu lah ya Allah. Segala-gala dalam hidup aku ni, aku serah pada kamu. Ni antara yang kita diajar supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Syarifah Azizah pun ada yang turut serta type doa-doa ni, tuan-tuan boleh tengok. Doa yang diajar supaya kita baca. Waktu mana kitanya dalam keadaan yang kitanya berhadapan dengan ujian-ujian hidup, ni doa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita ulang dan kita ulang di kalangan kita ini sendiri. Oleh mana sekalipun nak sebutnya, carilah kebahagiaan ini. Tuan nak sebutnya dalam kitab ni pada muka surat 32. Saya sebut, carilah kebahagiaan dan kegembiraan dengan bergaul bersama orang yang soleh. Cari orang-orang yang soleh di kalangan kita. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan,
tuan-tuan follow sama ada Facebook ke, YouTube ke, Instagram ke, cuba tengok siapa yang kita follow. Cuba tengok siapa yang kita like. Kita like itu untuk asas apa pada diri kita ni. Kalau kita like tersebut dengan tujuan suka-suka saja, kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan orang demikian. Tapi like dia tersebut dengan tujuan untuk kita dapat bahagia dalam hidup kita. Kita follow siapa-siapa saja pun di kalangan kita ni, biar kita dapat kebahagiaan. Macam mana dapat kebahagiaan ini? Dengan cara yang diajar dalam agama, dalam hidup kita ni. Apabila agama dijaga, maka kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Rasulullah sebut, "Ihfazillah yahfazka." Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta dengan Allah. Rasulullah dah pesan dah demikian. Kalau kamu jaga Allah, Allah secara automatik Allah akan jaga kamu. Jaga Allah ni maksudnya apa dia? Jaga sembahyang, jaga aurat, jaga akidah, jaga akhlak. Jagalah dalam hidup kita ni. Benda yang kita, bila kita jaga aurat kita, bukan kita jaga untuk diri kita, bukan sekadar untuk jaga diri kita aja, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Itu dipanggil demikian. Jangan kita sembrono je dalam hidup kita. Hidup kita ni acuh tak acuh je terhadap agama. Jangan begitulah pada diri kita. Ni kadang-kadang dalam rumah kita Quran pun tak ada. Ada setengah orang dalam rumah dia Quran pun tak ada. Nak bahagia macam mana? Anak-anak dia sibuk beli hadiah, beli gadget-gadget tertentu. Tapi Quran dia tak beli pun pada anak-anak dia. Rugilah dalam hidup kita ni. Biar hidup kita ni, dalam hidup kita, kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, Allah bahagiakan dalam hidup kita. Jangan benarkan maksiat masuk. Maksiat ni umpama racun dalam hidup kita. Kalaulah kita masuk maksiat dalam kehidupan kekeluargaan kita, kita akan meracuni seluruh keluarga kita ni. Maksiat-maksiat ni macam COVID-19 lah, senang cerita. Dia akan berjangkit. Jangan kita benarkan maksiat dalam kehidupan keluarga kita. Cara makan, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara tidur bangun, cara bergaul, cara apa saja dalam hidup kita, cara yang diajar oleh Rasulullah. Bila kita buat dengan cara Rasulullah, maka kita akan jadi bahagia dalam kehidupan kita. Kebahagiaan ini muncul dengan sendirinya. Islam itu menjadikan diri seorang hebat kerana ia mengajar kehidupan yang teratur dan juga akhlak yang baik. Ini kesan daripada demikian. Carilah kebahagiaan dengan membaca dan menghayati Al-Quran. Saya sebut harian, keluarga kita ni berlomba lah baca Quran. Ni musim sekarang ni, kalau kita sama juga dengan sebelum daripada ni, pelik lah kita. Sebelum daripada ni, Ramadan sebelum daripada ni, kita sibuk dengan kerja kan. Pagi-pagi lagi turun, pergi kerja. Balik petang, pergi bazar Ramadan. Sekarang ni Alhamdulillah Allah jadikan PKP. Bila dah ada PKP ni, kita tak perlu ke bazar Ramadan. Kita tak perlu kepada yang disebut dengan, tak perlu ke masjid pun tak perlu pergi. Tak perlu pergi. Nak sebutnya, stay at home. Kita duduk kat rumah je. Jangan kita nak merayau ke tempat dan sebagainya. Duduk je dekat rumah kita ni. Buat apa? Baca Quran lah. Bila duduk kat rumah, banyakkan baca Quran. Banyakkan kita membetulkan keluarga kita. Banyakkan kita membantu sesama kita dalam hubungan-hubungan kekeluargaan kita. Banyakkan kita membaiki diri kita, membetulkan jalan hidup keluarga kita. Malam-malam saya tengok anak-anak murid saya yang menghafal Quran ni, ada ibu yang hantar, insya-Allah kita akan tunjukkan. Ada ibu yang hantar tunjuk bagaimana anak dia jadi imam. Sonoknya dalam bulan-bulan Ramadan sebegini. Nak suruh jadi imam di seorang masjid, tak boleh dah. Sekarang ni, jadi imam kat rumah masing-masing. Memerdukan suara kalian. Bacaan yang indah-indah dalam bulan Ramadan sebegini. Kemudian kitanya sibuk untuk melagukan lagu macam Syekh Bandar Badillah. Kemudian macam Syekh Sudais. Macam Syekh Hani Rifa'i. Macam Syekh Mishari. Mencubalah di kalangan seluruh anak-anak kita melagukan suara-suara yang indah itu. Di saat mana bulan-bulan sebegini. Baca pada diri kita Al-Quran. Kemudian, kerana Al-Quran ni mukjizat yang terkandung dalamnya. Carilah masa menyendiri dengan Al-Quran. Jadikan dia sebagai rakan karib kita sepanjang hidup kita. Kalau orang tanya, kawan karib dalam hidup kamu siapa? Kita jawab, Al-Quran. Kita jawab, Al-Quran kawan karib saya. Hidup kita ni dengan Al-Quran. Tidur, bangun, jalan. Hidup kita dengan Al-Quran. Kalau kita pergi ke mana-mana, tertinggal Al-Quran, kita kena balik. Ambil balik Al-Quran. Ni tanda kita karib
dengan Al-Quran Karim. Lekat dengan Al-Quran. Sentiasa bersama hingga kita masukkan ke dalam liang lahat nanti dengan Al-Quran Karim. Niscaya kita akan memperolehi ketenangan jiwa yang tidak dapat digambarkan bagaimana indahnya saat itu. Carilah kebahagiaan dengan sentiasa menyebut Alhamdulillah. Carilah kebahagiaan ini dengan sentiasa sebut Alhamdulillah aku. Alhamdulillah. Belajar untuk menjadi manusia yang bersyukur. Alhamdulillah. Kerana ramai kena himpitan kubur kerana tak boleh sebut Alhamdulillah. Ramai di kalangan kita jatuh kufur kerana di kalangan kita ni payah nak sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah berterusan. Dalam hidup kita bahagia. Dalam apa jua situasi yang kita lalui, kita akan rasa seronok pada kita. Di sebalik musibah yang kecil, kadang-kadang terselit nikmat akan kurniaan yang besar. Musibah tu kecil je, tapi nikmat yang Allah bagi besar pada kita. Kan kita sekarang kan bila masuk bulan Ramadan begini, tambah pula dalam tempoh PKP ni, kita nampak, oh aku ada isteri rupa-rupanya. Oh aku ada anak-anak rupanya. Oh aku ada suami rupa-rupanya. Bulan-bulan sebegini kita rasa Allah banyaknya ada hikmah yang Allah jadikan. Kalau Allah tak jadikan COVID-19 ini pada diri kita, boleh jadi kesombongan kita, tak sedar diri kita ni banyak lagi dalam hidup. Tapi alhamdulillah Allah jadikan ujian ini dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebahagiaan ini berkekalan di kalangan kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Pada saat yang baik sebegini, kita berada dalam pertemuan pada bulan-bulan yang indah ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada setiap di kalangan kita rasa kebahagiaan dan kegembiraan yang berterusan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak umumkan tentang mengenai penajaan yang perlu ni. Saya perlu lagi pada penajaan untuk anak-anak yang belum lagi ditaja pengajian mereka ini. Ada 3 orang lagi yang perlu ditaja. Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi. Yang ni yang tinggal pelajar yang umur 18 tahun, lelaki, alhamdulillah dia telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kemudian dia menghafal selama 2 tahun 10 bulan. Allah kurniakan pada beliau demikian. Dan kalau tuan-tuan nak tanggung, nak taja ni, boleh berhubung direct dengan yang talian 013 617 1941. Demikian yang kedua, adik Muhammad Afif Sauqi bin Safi. Ni adik ni datang daripada Padang Maksirat Langkawi. Dah habis dah 30 juzuk Al-Quran. Dan kemudian dia telah menghafal Quran selama 4 tahun 10 bulan. Alhamdulillah, kukuh dan kuat ingatan beliau tersebut. Kemudian dan mempunyai adik-beradik yang ramai ni, insya-Allah tuan-tuan, pakak-pakaklah tuan-tuan dapatkan membantu tambah-tambah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Yang ketiganya, adik Nur Irdina binti Muhammad Nur Azman. Nur Azman ni sendiri adik. Anak perempuan, dia menghafal Quran, dah habis dah 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk. Sekarang ni sedang menyambung syahadah dan juga SPM. Untuk nak ambil SPM tahun ni, insya-Allah. Dia menghafal Quran selama 3 tahun 3 bulan. Datang daripada, ni anak Selangor. Anak Selangor, dengkil Selangor ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan yang tambah. Tuan-tuan, back in je dalam Matan Center tu, sama ada nak back in dalam Maybank, Bank Islam ataupun CIMB di akaun tersebut, untuk sama-sama melengkapkan 3 orang ni untuk tajaan belajar. Mereka sedang menghafal Quran. Mereka sedang mengambil peringkat ijazah, peringkat yang disebut dengan peringkat yang tinggi sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada mereka-mereka ini sendiri. Di samping tuan-tuan tengok di awal-awal tadi, saya sedang membangunkan ma'had tahfiz, membangunkan masjid di Pulau Langkawi. Saya sedang bangunkan masjid di Kuala Terengganu. Kemudian saya sedang bangunkan juga masjid di saya membangunkan asrama ataupun tempat pengajian anak-anak tahfiz di tepi sungai Batu Balai, Jelantuk Pahang. Saya sedang bangunkan asrama tu untuk nak siapkan. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar yang ada ni, yang ditunjukkan ni masjid yang sedang kita bangunkan di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi Tuan-tuan tengok dalam di skrin tersebut. Ni di antara masjid yang sedang kita bangunkan. Kalau tuan-tuan nak infak, tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan bolehlah pakak-pakak infak. Kita sama-sama di kalangan kita infak dalam keadaan demikian. Kita wakaf, niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada ini.
kita pakat-pakat di kalangan kitanya untuk kita manfaatkan. Ni semua ni hasil daripada infak tuan-tuan, wakaf tuan-tuan. Tuan-tuan bagi RM50, RM50 saya bangunkan tempat tepi jalan di antara Gunung Mak Cincang dan Gunung Raya. Ini di kalangan jemaah-jemaah yang datang tempat saya. Saya jemput tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan datang di Pulau Langkawi lepas pada PKP ni lah, insya-Allah. Datang di tempat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan yang berterusan dalam hidup kita. Sementara yang kedua, saya nak sebut juga tentang mengenai kemarin kita lancarkan produk-produk kita dalam laman web matanbiz.com. Tuan-tuan terus ke matanbiz.com sekarang. Tuan-tuan boleh, tuan-tuan type je www, kemudian titik, kemudian tuan-tuan tulis matanbiz.com. Tuan-tuan type ke matanbiz.com tersebut, tuan-tuan akan tengok segala produk-produk untuk Ramadan ini terutamanya. Termasuk kurma, termasuk kita sedang keluarkan produk-produk yang baik ini sendiri, insya-Allah. Manakala tuan-tuan yang nak pada buku ni, tuan-tuan boleh berhubung terus di talian yang kita sebut sebentar tadi, talian 019 577 6306. 577 6306 ni sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah jadikan kebaikan berterusan pada kita dalam keadaan kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan jangan lupa ya. Saudara Nabil Ahmad, rasanya demikian. InsyaAllah pada malam ini saya bersiaran dengan Nabil yang dengan yang di antara pelakon dan pelawak tersebut, dan akan bersama dengan saya. Tuan-tuan pastikan pada pukul 10 malam insya-Allah kita akan bersiaran pada malam yang baik ini, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة